Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi kafatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wa muslimat syu'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah kita sambung masalah yang kelima. Memalingkan orang kepada jalan yang sebenar, itulah yang disuruh syarak. Memalingkan orang kepada jalan yang sebenar, daripada jalan yang tak sebenar kepada jalan yang sebenar. Itulah yang disuruh oleh syarak, disuruh oleh agama. Itu pun kita kata bawa ke pangkal jalan. Iaitu apabila telah dilihat akan orang yang berbuat maksiat, buat derhaka pada Allah, hendaklah tegah akan mereka itu, akan sebenar-benar tegah, sekuasa-kuasa kita lah. Yang kita baca itu, tengok yang pertama, kalau kita ada kuasa, dengan kekuasaan. Kalau tak mampu, dengan lidah. Tak mampu, dengan hati. Macam mana kita baca kisah Bani Israel tu, kan? Larangan tangkap ikan hari Sabtu tu. Demikianlah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tersebut dalam sepotong hadis Abu Isa At-Tirmizi. Qala fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqi'a. Maka berkata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, maka apabila habis sabdanya yang telah lalu itu, lalu duduk betul Rasulullah SAW. Padahalnya adalah ia duduk bersandar. Jadi tadi dia duduk sana, ini dia duduk betul. Menunjukkan bahawa setengah-setengah tafsir hadis ni itu menunjukkan benda tu penting, sangat penting. Yang tadi pun penting, ini lebih penting lagi, ubah kedudukan. Adalah ia duduk itu kerana hendak berkhabar pada umatnya akan pesannya akan datang ini. Faqala la wallazi nafsi biyadihi hatta ta'turuhum 'alal haqqi atra. Maka sabdanya, jangan sekalian kamu buat seperti ulama, yakni orang alim kaum Bani Israel itu. Kaum Bani Israel itu, kita sebut dulu, Israel ni dia punya bangsa, Yahudi itu agama yang mereka cipta. Bila dilihatnya kaumnya berbuat maksiat itu, ditegahnya akan mereka itu daripada mengerjakan maksiat. Jadi tu alim dia ni, mula-mula apabila dia tengok kaum dia melakukan penderhakaan kepada Allah, dia larang. Tetapi tegahnya itu tidak tegah yang sebenarnya, tak sungguh-sungguh yang disebut tadi, kerana tidak terus tegahnya itu selama-lamanya. Mula-mula dia tegah, lepas tu tengok dia pada buat juga, dia tak tegah dah.
Bahkan mereka itu masuk campur dengan mereka itu. Dah larang-larang tak dengar, pergi join sekali pula. Ha. Dah larang tak reti dah, no? Kita kata, itu pergi campur mereka pula lah. Pergi makan ikan sekali, no? Pergi makan ikan sekali. Ataupun pergi buat perangai macam mereka lah, no? Kemudian jangan buat seperti mereka itu. Maka sekalian kamu, hai umatku, Nabi kata nah, kita lah, jangan buat seperti mereka itu, seperti mana Bani Israel, ulama-ulama Bani Israel itu. Demi yang diriku di dalam tangan kudrahnya, dalam kekuasaannya, tegah akan mereka itu hingga sekalian kamu palingkan mereka itu daripada maksiatnya kepada jalan yang sebenar. Usahalah sedaya upaya, no? Kalau dah tak mereka tak endah juga nak buat jalan lah, serah ke Tuhan lah. Kita usaha sedaya upaya kita lah. Fattaqullaha mastata'tum. Maka kamu buatlah Tuhan suruh ni, kamu hak Tuhan larang tu, sekuasa-kuasa kamu, semampu-mampu kamu. Waktu dia kata, tegahkan mereka itu sehingga sekalian kamu palingkan mereka itu daripada jalan yang salah tadi kepada jalan yang sebenar, akan sebagai paling. Usaha sedaya upaya. Kata Imam Tirmizi bermula hadis ini hasan lagi gharib. Habis. Itu masalah kelima ni. Jadi dalam masalah kelima ni dia cerita tentang perangai orang alim Yahudi, orang alim Bani Israel dulu. Dia tak sungguh-sungguh dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah arak itu menghilangkan akal. Mabuk hilangkan. Sebab tu agama ni salah satu tujuan dia ialah untuk menjaga akal, kan, selain daripada jaga nyawa, jaga harta, jaga keturunan. Dia juga untuk menjaga akal. Sebab tu dilarang minum ataupun makan perkara yang boleh menghilangkan akal. Yakni apabila diminum makan dia oleh seseorang, nescaya mabuk ia, dan hilang akalnya. Tapi tak boleh faham juga kalau minum tak mabuk. Tak ada hadis. Benda yang haram tu kalau banyak pun haram, sikit pun haram, kan. Mabuk pun haram, tak mabuk pun haram. Jadi dia tak boleh kata aku minum sikit lah, tak mabuk. Tak mabuk pun dia hukumnya haram. Jadi dia kata apabila diminum akan dia oleh seorang nasihat mabuk ia dah hilang akalnya, maka dengan kerana itu tidaklah ia takutkan mengejar apa suatu keaiban, dan suka membuat kacau pada masa mabuknya itu. Dah orang mabuk, hilangkan apa benda yang malu apa semua, kekurangan pun dia akan buat, aib, sebab dia akal tak berfungsi masa tu, dia akan buat kacau pada masa mabuknya dengan menunjukkan dia berani, dia kuat, tidak menolak lawan dan suka mempermegahkan diri dan menghina orang, macam-macam lah. Dah tak waras sana. Tidaklah dikenalnya siapa yang layak atau tidak layak diperhinakan. Dia tak tahu nak pilih lah. Tak mumayyiz, tak boleh beza. Atau minta lawannya, atau dipermakinya, macam-macam lah. Ini contoh yang diberi oleh pengarang ni. Maka perihal menjadikan seorang yang demikian itu diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Dengan demikian itu, pergilah mereka itu kepada Rasulullah SAW. Seorang daripadanya ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bertanya mereka itu kepada Rasulullah SAW. Kata mereka itu, ya Rasulullah, berilah kami fatwa pada hukum minum arak itu, kerana hamba semua lihat ia menghilangkan akal. Jadi masa tu belum turun ayat Quran lagi, mengharamkan arak ni. Jadi pada sebelum tu, mana kata belum
turun larangan, mana ada yang minum, ada yang minum arak. Jadi masa tu haruslah, belum turun larangan. Maka apabila hilang akal seorang, jadilah ia melanggar segala pekerjaan yang dibenci, yang tak disukai oleh akal, dan yang tiada elok dan layak padanya yang patut. Patutnya dia tak buat macam tu, tapi dia tak buat apa? Mabuk, akal tak berfungsi, dia buat benda-benda yang tak sepatutnya. Dan berdoalah Sayyidina Umar kepada Tuhan sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya. Jadi Sayyidina Umar ni doa, sebelum turun ayat mengharamkan arak lah. An Umar bin Al-Khattabi annahu qala Allahumma bayyin lana fil khamri bayana syifa. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya telah berkata ia pada doanya, hai Tuhanku, terangkanlah dikiranya bagi kami pada hukum minum arak itu akan sebagai keterangan yang putus, yang menyenangkan hati dan tidak bertakwil lagi. Turun apa? Jelas muhkamat di dalam fa nazalat allati fil Baqarah, yakni yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, al-ayah. Maka diturun Allah Ta'ala akan ayat yang tersebut dalam surah Al-Baqarah, kira-kira maknanya. Bertanya mereka itu, yakni sahabat-sahabat kamu, wahai Muhammad, akan kau daripada arak dan judi? Apakah hukum keduanya? Bacalah ayatnya, iaitu lagi, Kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas, ila akhir ayat Suratul Baqarah ayat 219. Ni dia tak turun haram lagi. Katakan olehmu pada menjawabnya. Dia bertanya tentang hukum arak tu, jawab dah pada mereka, adalah pada minum arak dan main judi dosa besar. Ismul kabair dipanggil, termasuk dosa-dosa besar. Kita dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ada dosa syirik, dosa yang mengeluarkan seorang tu daripada Islam. Yang kedua dosa besar, dosa besar tak mengeluarkan lagi seorang tu daripada Islam. Yang ketiga dosa kecil, kan? Tiga tu dah. Kalau kita tengok dalam kitab Imam Zahabi, Kitabul Kabair, dia senarai dalam kitab-kitab tu, dosa syirik, dosa-dosa besar. Yang ketiga dosa kecil. Dan contoh-contoh ada sekali dalam buku tu. Jadi beritahu kat mereka dosa besar dengan sebab minum tadi ni langkah dia berkelahi-kelahi dan bermaki-maki dan mencarut dan cakap bohong. Dia jadi macam-macam lah. Dan beberapa faedah bagi orang yang berniaga, orang dengan berniaga. Memang faedah tu ada. Orang berniaga boleh duit lah, kan? Dan jual beli, pada arak dan meminumnya. Ada juga minum tu manfaat lah bagi mereka. Mereka kata kalau negeri sejuk tu, apabila minum tu dia panas tak panas tu lah bagus sikit. Tapi manfaat ada tu sikit, mudarat tu besar. Sebab tu kalau kaedah usul fiqh dan walaupun benda tu ada manfaat, tapi ada mudarat yang lebih. Kita kena tolak manfaat itu, tolak mudarat itu terlebih dahulu daripada mengambil manfaat. Kaedah dia bunyi macam mana? Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalabil masalih. Menolak kemudaratan itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Kita tolak mudarat itu didahulu daripada mengambil manfaat. Dia nak ambil manfaat, kita kata dapat untung ataupun untuk panaskan badan ke, tapi mudarat tu besar, menyebabkan hilang akal, berkelahi, berbunuh-bunuh, pukul-mukul dan sebagainya. Itu mudarat lebih besar. Mula-mula dia turun itu dulu. Dia tak turun lah
haram lagi 3 kali turun mama. Mengharamkan kemudian dan pada judi itu dapat harta dengan tidak penat dan lelah. Memanglah judi itu pun dapat juga untuk dan kemanfaat dia, dapat apa? Untung dengan tak teruk-teruk, tapi mudarat dia besar, mudarat dia besar. Sebab tu ada orang kata, dia kata dah duk tikar nombor ekor dulu ni, hak himpun nak tu lebih daripada hak sekali pun tak dapat air, tu hak nasib tak baik kan. Adalah kena tu dia kata nasib baik, kena boleh duit kan. Ataupun judi dalam bentuk lain menyebabkan bergaduh-gaduh juga, berbalah-balah juga. Banyak masa terbuang. Orang duk berjudi jenis apa, main macok apa tu duk di tempat kami dulu semalaman. Pergi satu malam balik pagi, satu malam balik lena, tak pergi motong lah. Tu dia jadi tu satu duit dia ambil kat isteri dia bermain. Dia tak buat kerja mudarat, gaduh dia seronok semalam duk atok punggah kan, tak selesai. Kemudian wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dia kata dan dosa keduanya lebih besar daripada faedah keduanya, kerana jadi daripadanya berapa perkara yang merosakkan diri dan tabiat. Apa orang kata ni, jadi habit yang tak baik, habit tabiat yang tak baik. Ada yang kata apa ni, tabiat ni adalah perangai badan dia tak baik. Perangai badan dia jadi tak baiklah tabiat ni. Lama-lama duk biasa-biasa payah nak tinggal. Taubat, orang panggil taubat ni cetak. Sebab tu kita duk doa supaya perangai badan kita, tabiat kita tu jadi elok. Kan? Bila kita tiap-tiap kali kita tengok cermin, kata ulama, kita baca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti mana kau elok kejadian badanku ni, kau elok sama perangai badanku. Badan kita ni ialah elok lah, Tuhan bagi sempurna. Dah kaki, dah tangan, dah mata, mulut, hidung, semua elok. Kan? Perangai badan tu, perangai yang terbit daripada badan tu pun bagi elok sama. Kan? Kadang-kadang tengok badan tu cantik dan tampan, tapi perangai badan dia tak elok. Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Terlalu baca ketika tengok cermin sunat baca. Tapi kalau tak tengok cermin baca boleh? Boleh. Nak doa kan, tapi sempena dengan tengok cermin kita duk tengok cermin ni lama mana sampai daripada muda sampai ketua. Itu dia perangai badan. Orang pun apabila tengok gerak badan tu dia ada perangai. Kan? Itu perangai badan lah dia panggil. Khuluq, akhlak. Sebut akhlak. Khalqi, badan kita tu, kejadian zahir tu. Khuluq tu, perangai yang keluar daripada badan. Moga-moga Tuhan ubahkan taubat tu, tabiat tu, habit dia tu. Kemudian daripada turun ayat itu, meminum akan dia oleh setengah daripada sahabat-sahabat Nabi dan berhenti setengah mereka itu. Jadi ada sahabat ni yang masih menerus minum, ada setengah tinggalkan. Dah tengok dia kata manfaat dari segi mudarat besar. Kan? Jadi kita tinggal tinggal itu bukan kata hukum turun lagi. Kan? Hukum kata haram tak lagi. Tapi dah tak ada manfaat dia kata. Kan? Daripada keelokan Islam seorang tu tinggal benda-benda yang tak memberi faedah kan. Tapi hak satu lagi dia tunggu dulu nanti turun ayat kata haram pun kita tinggal. Habis tu ketujuh,
masalah semayang fardu ditunai pada masa mabuk arak itu ditegah oleh Allah Ta'ala. Kemudian turun lagi ayat pula. Kan? Masa semayang jangan duk minum arak. Sebelum nak dekatkan nak semayang tu jangan nak minum arak. Lagi pergi baca kot lain. Kan dah hilang kan? Kan? Sebab tu ayat ni juga ulama ambil kita masa kita tengah apa orang kata ni nak kena kosongkan fikiran dulu sebelum semayang. Bukan pasal minum arak. Dia kata adik-beradik dengan macam mabuk lah. Akal kita duduk kot lain. Lagi dia tak khusyuk. Tak khusyuk. Tak tumpu dengan perbuatan semayang tu. Imam Ghazali bagi contoh tu lah. Dia kias bagi kita tumpu. Dia kata kalau orang yang minum arak ni pun dia tak tumpu dalam semayang tu, jadi orang yang serabut akal dia pun dia tak tumpu. Kosongkan hati dia kata. Iaitu kemudian daripada turun ayat 209 dalam surah Baqarah, maka diminum arak itu oleh setengah daripada sahabat Nabi. Ada lagi sahabat duk minum dan enggan meminumnya oleh setengahnya. Terbagi dua kumpulan lah. Kerana mendengar firman Tuhan pada keduanya itu dosa besar. Kata Sayyidina Umar, fadu'aya Umaru faquri'at alaihi, maka telah dipanggil orang akan Sayyidina Umar supaya datang ia kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, maka ia pun datang menghadirkan dirinya. Lalu dibacanya ayat itu oleh Nabi kat atasnya. Kan Sayyidina Umar dulu tanya dan dia pun doa. Maka Nabi panggil dia, Nabi baca ayat tu. Maka berdoa lagi Sayyidina Umar kepada Tuhan. Sayyidina Umar doa lagi. Faqala Allahumma bayyin lana fil khamri bayana syifa. Maka berkata, ya hai Tuhanku, terangkanlah kiranya bagi kami pada hukum minum arak yang akan sebagai keterangan yang putus, yang menyenangkan hati. Jelas. Tak timbul-timbul lagi kawan ni kata okey lagi, kawan ni kata tak okey lagi. Ya muhkamat lah. Kalau mutasyabihat tu dia ada duk takwil, kawan ni takwil, kawan ni takwil, kawan ni. Maka berdoa Sayyidina Umar lagi itu kerana telah didengarnya seorang sahabat Nabi yang kaya, namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, memperbuat ia akan satu jamuan. Buat kenuri. Abdurrahman ni buat kenuri. Dan telah dipanggilnya beberapa orang sahabat Nabi SAW. Seorang daripada mereka itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Salah seorang yang hadir itu adalah Sayyidina Ali. Maka diberinya makan akan mereka itu, dan diberinya mereka itu minum arak, dan kena ke atas mereka itu mabuknya. Makan minum arak mabuk. Termasuk Sayyidina Ali. Di dalam hal mereka itu demikian, masuklah waktu maghrib, masuk waktu semayang. Bapa makan, masuk maghrib. Dan bangun mereka itu semayang. Bayang di rumah Abdurrahman bin Auf lah. Dan kita lah kadang-kadang kita pergi buat jamuan ke, buat buka puasa ke di rumah orang tu. Bapa makan, minum apa semua. Semayang maghrib di rumah dia. Hak di masjid di surau tu ada orang semayang, hak orang tak pergi makan tu ada yang semayang di rumah tu, kan, semayang jemaah kan. Dijadi oleh mereka itu imamnya akan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi tu imam dia Sayyidina Ali. Bila sudah Sayyidina Ali membaca Fatihah, membaca ia surah Al-Kafirun, kuliahlah kita, hingga terjadi sesat barat bacaannya yang mengubahkan maknanya kepada katanya. Pengarang ni dia tambah sesat barat. Selalunya barat no sesat, belah timur tak apa sesat kan. Ada yang sesat tapi banyak sesat belah barat. Apa orang kata ni pengarang ni Syekh Idris Marbawi. Sebab tu orang kita ada sebut sesat barat jarang dengar sesat timur, sebab utara, sesat selatan. Yang mengubah maknanya, dia baca tu ubah makna. Kepada katanya
aku sembah barang yang kamu sembah. Sepatutnya aku sembah apa yang kamu tak sembah. Apa ni, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tak sembah apa yang kamu sembah. Kami tak buat macam kamu buat tu. Ya. Hai kafir, maka turun wahyu firman Allah Ta'ala sebagai kata Abu Isa Tirmizi, wa nazalat allati fin nisa ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Maka turun ayat tersebut dalam surah An-Nisa, kira-kira maknanya, hai sekalian orang beriman, janganlah menghampiri dengan dekat, maksudnya jangan menghampiri oleh sekalian kamu akan sembahyang padahalnya sekalian kamu mabuk. Maksudnya masa mabuk jangan duduk sembahyang. Jangan duduk sembahyang lagi. Kalau masa apa orang kata ni, tunggu bagi dia hilang mabuk dulu sembahyang. Kan? Tunggu hilang mabuk baru sembahyang. Ataupun waktu dekat nak sembahyang tu jangan duduk minum, lagi mabuk nak sembahyang tak boleh. Senggang sikit, hilang mabuk waras baru sembahyang masa tu, sembahyang apakah yang ditegah oleh Tuhan itu menghampiri pada ketika mabuk? Kata Khazin, Syekh Idris Marbawi ni dia banyak dia ambil dalam Bahrul Mazi ni tafsir Al-Khazin. Dia rojok dikenaki dengan sembahyang pada ayat itu dua kaul, dua pendapat, dua perkataan. Pertamanya ialah nafsu sembahyang, diri sembahyang yang mempunyai rokok dan sujud. Dia maksudnya kaul yang pertama tu ialah sembahyang, kita duduk sembahyang ni lah. Kan? Yang sembahyang yang dimula dengan takbiratul ihram yang disudahi dengan salam tu. Kan? Sembahyang di segi istilah, kan? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mumtatamatun bitaslimi bisyara'it maqsusah tu. Sembahyang tu bukan sembahyang dalam erti bersegi bahasa lughah doa tu, atau dari segi bahasa sembahyang tu as-salat tu aqwalun wa af'alun, kan, wa muftatahatun bitakbiri wa mumtatahatun bitaslim. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan sudah dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Tu takrif sembahyang tu di segi lughah, di segi syarak ataupun istilah. Yang pertama kaitan sembahyang tu yang dilarang. Kaul yang kedua dikenakan sembahyang itu tempat sembahyang itu masjid. Masjid tempat sujud tu, tempat sembahyang. Bermula makna ayat itu, jangan menghampiri sekalian kamu akan tempat sembahyang itu padahalnya sekalian kamu itu mabuk. Itu masjid, jangan duduk dekat masjid, jangan duduk masuk masjid. Masa mabuk dua sekali lah. Jadi sembahyang pada waktu mabuk tu sungguhnya telah dilarang dia sebelum turun hukum haram minum arak. Larang dah. Tapi larang waktu tu minum tak dilarang lagi, cuma dilarang minum masa nak sembahyang, dekat nak sembahyang. Maka jadilah sahabat-sahabat Nabi minum akan arak itu lain pada waktu-waktu sembahyang. Mereka minum waktu lain. Kemudian turun ayat yang mengharam minum arak itu dan menasah ayat yang tersebut dalam masalah 8 tadi. Itu yang kita belajar dalam ulumul Quran, nasah mansuh. Ayat menasahkan ayat. Ayat Quran menasahkan ayat Quran. Menasahkan ayat tersebut dalam masalah 8 tadi, kata Abu Isa Tirmizi, fadu ya Umaru faqri'at alaih. Maka dipanggil orang akan Sayyidina Umar lalu dibaca ayat itu kat atasnya. Yakni apabila telah turun ayat masalah 8 itu kepada Rasulullah SAW, maka ia pun menyuruh orang memanggil Sayyidina Umar dan orang itu pun pergi memanggilnya serta datang Sayyidina Umar ke hadrat Rasulullah SAW lalu dibacanya ayat yang tersebut itu. Tu peringkat-peringkat tu dipanggil tadarruj kan. Dia ada ulama-ulama mengambil daripada tadarruj ni juga, dia kata step by step, salah satu daripada dakwah ni nak rubah ni, salah satunya ialah tadarruj tu. Tapi bukan semua benar lah, ada di antaranya itu dibincang oleh fiqh dakwah. Jadi sekat tu dulu asal kejadian Arab itu seterusnya insya-Allah kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afina fi abdarina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.